Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa yang akan saya bincangkan pada malam ini merupakan satu topik yang menarik, yang bersangkut paut dengan seluruh manusia, tidak kira sama ada itu Islam atau bukan Islam, lelaki atau perempuan, tua atau muda, kaya ataupun miskin. Kerana hakikat kehidupan di dunia ini sedemikian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dunia ini tempat untuk bersenang-lenang sahaja. Nabi Adam alaihi salam apabila diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, Nabi Adam tidak tahu bagaimana nak menjalankan kehidupannya. Kerana sebelum itu kehidupannya di syurga, apa diminta semua datang. Tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan, nikmat semata-mata. Tetapi apabila diturunkan di dunia di sini, Nabi Adam memerlukan panduan bagaimana nak menjalankan kehidupannya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan membantu dan juga memimpin Nabi Adam alaihissalam dan zuriatnya untuk hidup di atas muka bumi ini. Kerana apa? Kerana muka bumi ini Allah jadikan tempat ujian. Persoalan yang timbul ialah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini tempat ujian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dunia ini seperti syurga tempat kita semua bersenang-lenang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam alaihi salam ke atas muka bumi ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa untuk kekalkan Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga. Jawapannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah cipta Nabi Adam ini untuk tujuan sebagai khalifah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Malaikat tanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'? Adakah engkau nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini yang mana dia itu akan membawa kerosakan di atas muka bumi ini dan akan menumpahkan darah? Allah SWT jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maka Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam dan zuriatnya sebagai khalifah untuk muka bumi. Maka diturunkan Nabi Adam alaihissalam ke atas muka bumi. Sebab diturunkan tersebut, sebab yang telah Allah SWT tentukan. Apabila Nabi Adam dan isterinya memakan buah khaldun, buah khuldi yang dikatakan buah kekal, apabila dimakan, Allah SWT menghukumkan Nabi Adam dan isterinya diturunkan di atas ke muka bumi. Di sini saya nak sentuh perkara lain yang mungkin tak ada kena topik malam ni, tapi setakat untuk memberikan pemakluman kepada semua, kerana ini ada satu silap faham yang berlaku yang agak ketara dan umum di kalangan umat Islam. Ramai di kalangan orang Islam yang mempercayai bahawasanya Nabi Adam alaihissalam itu makan buah khuldi kerana digoda oleh isterinya. Isterinya digoda oleh iblis. Jadi iblis goda isteri Nabi Adam alaihissalam, jadi Siti Hawa. Kemudian isterinya Hawa menggoda Nabi Adam alaihissalam makan, maka Allah SWT menghukumkan mereka turun di atas muka bumi. Begitu ceritanya kan? Itu yang kita biasa dengar. Yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca ialah Nabi Adam makan buah khuldi kerana pujukan daripada isterinya, dan isterinya digoda oleh iblis. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita tersebut, cerita yang mana Nabi Adam ni makan akibat daripada godaan isterinya dan isterinya digoda oleh iblis, cerita ini sebenarnya adalah cerita Bible, cerita Kristian. Di dalam Bible termaktub bahawasanya Nabi Adam memakan buah khuldi kerana
desakan dan juga godaan istrinya. Maka mengikut Bible, Tuhan mengazab kaum wanita akibat menggoda Nabi Adam. Maka dijadikan wanita tersebut setiap bulan dia itu datang haid, dan haid tu kadang mendatangkan kesakitan bagi wanita, dan wanita tu mengandung tu satu kesakitan. Itu kepercayaan orang-orang Kristian di dalam Bible, tapi tidak ada dalam Islam. Islam tidak menghina wanita sedemikian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan di dalam surah Al-A'raf dan surah Taha, Allah SWT terangkan siapa yang makan buah khuldi itu. Allah gunakan perkataan apa? Fa'akala minhu fabadat lahuma sawatuhuma. Fa'akala minhu. Akala maksudnya apa? Dua orang makan. Allah tekankan dalam Al-Quran yang memakan buah khuldi ini adalah Nabi Adam dan isterinya, dua-dua sekali. Bukan Siti Hawa makan kemudian goda Nabi Adam, tidak, dua-dua makan. Maknanya iblis menggoda Nabi Adam AS dan isterinya serentak. Jadi dua-dua makan, dua-dua dihukum oleh Allah SWT. Bukan kesalahan wanita ataupun Siti Hawa yang menggoda suami. Ini saya perlu betulkan, kerana bila saya tanya orang, ramai yang beranggapan bahawasanya yang menggodanya adalah wanita. Wanita itu penggoda kepada lelaki. Jadi asalnya apa? Hawa itu goda Nabi Adam AS. Ini bukan cerita dalam Islam. Ini cerita Kristian, ini cerita Bible. Jangan kita termakan. Kita perlu kembali kepada Al-Quran, kita perlu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi balik kepada cerita itu, Nabi Adam diturunkan ke atas muka bumi sebagai khalifah. Dan bumi ini, malaikat dah tahu bahawa di atas muka bumi ini akan berlaku banyak kerosakan, banyak pertumpahan darah. Maka benda yang banyak perosakan, yang banyak pertumpahan darah ini sudah tentu bukan syurga. Kalau syurga tak perlukan khalifah. Apa tu khalifah? Khalifah tu pemimpin yang akan memimpin, yang akan menjaga bumi ini. Itu tugas manusia. Itu tugas Nabi Adam dan zuriatnya. Kita ini tugas kita menjaga bumi, bukan merosakkannya, bukan mencemarkannya dengan segala pencemaran udara, darat dan laut. Itu tugas kita, menjaga bumi ini. Maka bila bumi ini penuh dengan pancaroba, maka sudah tentu ini adalah tempat ujian daripada Allah SWT. Allah uji. Di syurga tidak ada kematian, tapi di dunia ada kematian. Kenapa? Kenapa tidak kekal di dunia sahaja? Kenapa Allah SWT jadikan kematian di atas muka bumi ini? Kalau Nabi Adam berada di syurga, Nabi Adam tidak akan mati selama-lamanya. Siapa yang berada di syurga, dia tidak akan hancur, dia akan kekal selama-lamanya. Tidak ada konsep masa di dalam syurga. Maknanya tidak ada yang daripada muda sehingga tua ataupun tua sehingga tak daya. Tidak, semuanya muda di dalam syurga. Tapi di dunia ini tidak ada konsep masa, daripada kecil, daripada bayi sehingga membesar, kemudian kuat, kemudian lemah kembali, kemudian meninggal dunia. Kenapa ada kematian? Ini persoalan kadang orang selalu tanya, ahli falsafah tanya, kenapa ada kematian? Kenapa ada kesengsaraan di atas muka bumi? Kenapa ada kesusahan? Soalan-soalan ini yang ditanya daripada dulu sampai sekarang. Ahli falsafah dahulu sampai sekarang tanya sedemikian. Kita lihat kepercayaan agama Buddha. Buddha itu kan satu agama lah. Dia adalah satu mazhab daripada agama Hindu, kalau nak tahu. Kerana Buddha dan Hindu ini dia adik-beradik. Dia cabang daripada agama Hindu, seperti mana Kristian itu cabang daripada agama Yahudi. Kerana itu mereka adik-beradik. Kerana kita lihat orang Yahudi sokong orang Kristian, orang Kristian sokong orang Yahudi. Kerana itu kita lihat orang Buddha percaya kepada reincarnation, mati kemudian roh pergi tempat lain. Begitu juga konsep orang Hindu. Yang mengasaskan pahaman Buddha ini ialah seorang bernama Gautama Buddha. Kenapa dia mengasaskan sedemikian? Dia orang Hindu.
Kerana dia mencari jawapan kepada soalan-soalan saya lontarkan tadi. Kenapa ada kesengsaraan? Kenapa ada kesusahan? Kenapa ada kematian? Dia cari. Dan dia bertapa, kemudian dia kata, saya sudah tahu jawapan dia. Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah tinggalkan dunia. Jangan rasai nikmat di dunia. Kerana lagi banyak rasa nikmat di dunia, lagi kita rasa sengsara. Itu pahaman dia, falsafah dia. Tapi bukan dalam Islam sedemikian. Allah jadikan, untuk saya sebagai jawapannya, Allah jadikan bumi ini tempat kesengsaraan. Ada kesengsaraan, ada kesusahan. Kenapa? Sebab bumi ini bukan syurga. Sebab bumi ini penuh dengan ujian. Sebab bila ada ujian, maka perlunya ada pemimpin. Dan pemimpin itu adalah khalifah di atas muka bumi kita. Dan sudah pasti bila dah ada ujian, bila ada kesengsaraan, bila ada kesusahan, sudah pasti ada penghujungnya. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan bumi ini seperti neraka, yang mana kesengsaraannya, siksaannya tidak ada penghujung. Bumi ini bukan syurga, bumi ini bukan neraka. Maka setiap ujian yang ada, setiap kesusahan yang Allah SWT timpakan, sudah pasti ada penghujungnya. Dan penghujungnya apa? Penghujung yang paling penghujung yang paling utama adalah kematian. Kerana seseorang itu mungkin ditimpa ujian, Allah Subhanahu wa taala mungkin angkat ujiannya ketika dia hidup. Dia itu kelaparan, dia itu menghadapi kesengsaraan, sakit. Sama ada Allah SWT sembuhkan dia ketika dia hidup, maka dia itu sihat kembali, ataupun Allah akhiri ujian dia dengan apa? Dengan kematian daripadanya. Maka berakhirlah ujian dia. Berpindahlah dia kepada alam barzakh, tinggalkan dunia ini tempat penuh ujian. Jadi kenapa ada kematian? Kerana kerana dunia ini tempat ujian, dan setiap ujian perlu ada penghujungnya, dan penghujung yang paling utama, yang paling akhir sekali adalah kematian. Maka itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita dalam banyak tempat dalam Al-Quran, yang mana kalau saya nak nukil daripada awal sampai habis, banyaklah, tak boleh nak selesai dalam masa sejam 2 jam. Banyak tempat yang Allah SWT terangkan dalam Al-Quran bahawasanya Allah akan sentiasa menguji manusia. Allah beri ujian, kemudian Allah angkat. Kemudian Allah beri ujian yang kedua, kemudian Allah angkat. Allah beri ujian ketiga, kemudian Allah angkat. Kenapa Allah beri ujian? Pertama, kerana dunia tempat ujian. Kedua, kenapa? Kerana seperti mana kita lihat budak-budak pergi sekolah, ada exam, ada test. Kenapa tak habis-habis ada exam, ada test? Sebab sekolah, cikgu nak menilai sama ada pelajar tersebut layak atau tidak naik darjah. Awak layak atau tidak dinaikkan darjah lebih tinggi. Sama juga ujian di atas muka bumi ini. Allah beri ujian, Allah angkat. Allah beri ujian, Allah angkat. Kenapa? Allah nak test sama ada kita lulus atau tak lulus test tersebut, ujian itu. Kalau lulus, Allah naikkan darjat kita. Tak lulus, Allah tak naikkan darjat kita. Jadi setiap yang Allah beri ujian tersebut sebenarnya adalah satu test, exam untuk kita. Pas ke fail? Pas, okey, alhamdulillah. Allah beri lagi ujian. Pas ke fail? Fail, okey, tak naik darjah. Allah kasih lagi test lagi. Pas ke fail? Pas, okey, naik darjat lagi tinggi. Kalau kat sekolah-sekolah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, makin tinggi darjah, makin tinggi peringkat belajar, makin senang ke makin susah exam? Makin senang ke makin susah? Makin susah. Takkan orang pergi universiti diberi exam paper macam budak primary 6, primary 5? Tak masuk akal. Makin tinggi makin susah test dia. Kalau primary 2, primary 3 test setengah jam saja, universiti test 3 jam.
Berapa kali ganda? 6 kali ganda. Tak keberat macam gitu. Gitu juga hakikat ujian di atas muka bumi ini. Apabila seseorang itu Allah beri ujian, dia pas, Allah naikkan darjat, maka ujian seterusnya akan lebih berat. Allah tak kasih ujian yang sama seperti yang Allah dah beri ujian sebelum ini. Akan lebih berat sedikit. Pas ke fail? Fail. Okey, Allah beri ujian yang sama tarafnya. Pas, naik atas lagi. Ujian lagi berat lagi. Maka apabila seseorang itu tingkatannya makin tinggi di sisi Allah, dia makin dekat dengan Allah, ujiannya akan makin berat dan makin berat. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda bahawasanya manusia yang paling berat ujian Allah berikan ialah para nabi dan rasul. Kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Satu ketika Rasulullah SAW sakit kepala, demam sakit kepala. Sahabat datang. Ini hadis termaktub dalam Sahih Bukhari. Sahabat datang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau dalam keadaan sakit dan sakit kau tu macam berat." Maka Rasulullah SAW jawab, "Benar. Aku diberi sakit 2 kali ganda sakit orang biasa." Ini kekasih Allah. Kalau Allah berikan manusia biasa sakit kepala macam gitu, Rasulullah SAW diberikan sakit kepala 2 kali ganda. Apa Allah tak sayang pada Rasulullah SAW? Tidak. Rasulullah juga manusia, kekasih Allah tapi juga manusia. Maka ujian bagi orang yang dah tinggi dekatnya di sisi Allah SWT, ujian lagi berat yang mungkin kita tak boleh tertanggung. Maka Rasulullah kata, aku diberi ujian 2 kali ganda yang diberikan kepada kamu. Maka sahabat pun berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu adalah kerana engkau ini diberi pahala 2 kali ganda dan darjat kau tinggi." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Benar. Itu sebabnya." Maka kalau kita buka sejarah, lipatan sejarah tuan-tuan dirahmati Allah, kita akan, jika kita baca sejarah mereka, wali-wali Allah yang dekat pada Allah, para solihin, para ulama, ujian yang Allah berikan pada mereka, ya Allah, kita mungkin tak tertanggung. Tak tertanggung kita. Mungkin kita tak tertanggung. Saya bawa contohlah. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, seorang yang zuhud, seorang yang tidak mahu jawatan di dunia ini. Apa yang dia ada, dia berniaga sebagai dia peniaga kain, dia jual kain, itu rezeki dia cukup bagi dia. Walaupun dia seorang alim besar, seorang dikatakan wali Allah, tapi dia tidak kejar jawatan di dunia ini. Satu ketika khalifah ingin melantik Imam Abu Hanifah sebagai ketua hakim. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawasanya Imam Abu Hanifah ini sebagai seorang yang tidak ada bandingannya dari sudut ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Tidak ada bandingannya dari sudut kewarakannya. Tidak ada bandingannya dari sudut ibadatnya pada zaman tersebut. Siapa boleh challenge Imam Abu Hanifah sekarang ini? Saya tanya. Siapa boleh challenge-nya dalam ibadatnya? Macam mana ibadat Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah dalam satu rakaat membaca Al-Quran daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Dia khatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Siapa boleh buat, tuan-tuan? Siapa boleh buat khatam Al-Quran dalam satu rakaat? Berdiri satu rakaat, dia khatam seluruh Al-Quran. Siapa boleh? Tak boleh. Kita tak boleh, sudah tentu kita tak boleh. Nak duduk khatam Quran pun minta maaf. Nak lagi diri khatam Quran, sudah tombang. Kaki goyah. Itu Imam Abu Hanifah. Siapa boleh challenge? Ibadatnya sama seperti ibadat Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman antara sahabat yang mana dapat khatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Tak ada orang boleh challenge Imam Abu Hanifah dalam ibadatnya ini. Hebat. Waraknya Imam Abu Hanifah tak ada orang boleh challenge.
Dia sangat jaga-jaga pada pemakanannya. Satu ketika kambing di kota Baghdad dicuri. Tak tahu siapa curi, tak jumpa kambing tersebut. Imam Abu Hanifah tak mahu nanti beli daging yang mana daging tersebut mungkin datang daripada kambing yang dicuri. Dia tak tahu mana satu. Kalau tanya kita lah, apa salahnya? Kita tak ada dosa pun. Allah tak mewajibkan kita cari. Kalau dia jual halal, kita beli halal, dah lah. Daripada mana datang sumber kambing tersebut, kita tak payah tanya. Memang tak perlu tanya pun dalam Islam. Tapi Imam Abu Hanifah sangat warak. Waraknya Imam Abu Hanifah ini, bila dicuri kambing tersebut, dia tanya kepada orang yang mempunyai kambing tersebut, ni kambing kau ni dicuri, ini berapa tahun umurnya? Oh, umurnya sekian-sekian, dia cakap. Okey, biasanya berapa tahun lagi sebelum kambing tu mati? Oh, umurnya semikian, ya biasanya dia akan mati lagi sekian tahun dah. Katakanlah lagi 8 tahun meninggal. Biasanya kambing mati, lagi 8 tahun kambing tu akan mati. Maka Imam Abu Hanifah selama masa tersebut, dia tidak makan daging. Tak makan daging kambing. Kenapa? Kerana jaga-jaga dia, warak dia, tak mahu nanti takut dia makan sesuatu yang asalnya daripada kambing yang dicuri. Walaupun tak ada kewajipan untuk tinggalkan, tapi untuk jaga diri dia, iman dia tidak mahu sentuh. Siapa boleh challenge? Siapa yang boleh buat seperti Imam Abu Hanifah? Tak ada. Jadi terkenal sebagai seorang yang cerdik, alim, warak, ahli ibadat, wali Allah, maka khalifah nak lantik sebagai ketua hakim. Kan bagus. Ini bukan jawatan sebagai ketua penyamun. Ini ketua hakim. Jawatan tinggi, diberikan penghormatan, diberikan gaji besar. Kalau tawarkan pada kita lah, anytime kita ambil. Tapi Imam Abu Hanifah tolak. Tak mau. Dia katakan kepada orang utusan khalifah tu, dia kata, aku tak layak untuk jadi ketua hakim. Maka utusan khalifah tu balik kepada khalifah dan beritahu kepada khalifah, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, Imam Abu Hanifah tolak sebab dia cakap dia tak layak. Khalifah mengamuk. Mana boleh tolak apa nama tawaran khalifah? Ini sudah jadi macam terpelak bagi dia. Dia marah. Dia kata Abu Hanifah bohong. Balik pada dia, paksa dia supaya jadi ketua hakim. Kena paksa. Kita jawatan baik nak kena paksa, tak payah kita minta lagi ada. Dipaksa. Imam Abu Hanifah bila utusan khalifah datang jumpa, dia cakap, khalifah kata imam bohong, imam kena jadi, imam memang layak untuk jadi ketua hakim, maka kena jadi ketua hakim. Kata Imam Abu Hanifah, pergi balik kepada khalifah, beritahu khalifah, oleh kerana aku ni khalifah dia kata pembohong, maka sudah tentu aku ni tak layak jadi ketua hakim. Khalifah sini dia cakap aku tak layak jadi ketua hakim. Bagaimana pembohong boleh jadi ketua hakim? Dia mainkan khalifah balik. Maka utusan khalifah ni balik pada khalifah, beritahu, wahai khalifah, Imam Abu Hanifah kata memang dia tu pembohong, sebab khalifah dah cakap dia pembohong, jadi tak boleh jadi ketua hakim lah. Betul lah, dia tak jadi ketua hakim, dia tak layak. Khalifah mengamuk. Bila dia mengamuk, dia arahkan, ditangkap Imam Abu Hanifah, dipenjarakan dan disebat. Disebat dengan pajunya dibuka, disebat dengan betul sebat, sampai Imam Abu Hanifah setuju untuk jadi ketua hakim. Disebat Imam Abu Hanifah. Sehingga kan mengikut riwayat, kerana dibuka baju tapi ditinggalkan kain dia sebagai tutup aurat dia, disebat begitu kuat sehingga ikatan tali yang ikat kain dia putus. Tengok, tali putus disebat. Maka kain yang ikat aurat Imam Abu Hanifah tu nak terjatuh. Tiba-tiba keluar dua tangan untuk pegang kain tersebut agar tak terjatuh. Ini wali Allah. Macam mana dia tak terjatuh? Keluar dua tangan, depan orang nampak, tak jatuh kain tersebut. Subhanallah. Itu baru orang tak ambil indah. Khalifah tak ambil dah, pukul sebat terus. Tetap Imam Abu Hanifah tolak. Tak mau jadi ketua hakim. Ini apa hal? Bukan suruh jadi ketua penyangga ke penyamun, ketua hakim. Tak mau dia. Sebab apa? Dia tahu kalau dia jadi ketua hakim, nanti ada keputusan yang khalifah suruh dia buat.
Dia tak boleh ada 100% kebebasan untuk putuskan apa saja keputusan. Khalifah kata putuskan dia salah walaupun orang tu betul. Jadi dia tak mau. Dia nak jaga agama dia. Allah SWT tengok bagaimana Allah uji Imam Abu Hanifah. Disebat sampai pingsan. Tak mau juga. Maka Khalifah perintahkan Imam Abu Hanifah ni supaya ditahan makan minumnya selama 10 hari. Sampai Imam Abu Hanifah lembik terus. Nak jadi ketua hakim, tak mau juga. Oh, pelik betul ni. Maka Imam Khalifah give up dengan Imam Abu Hanifah. Maka diperintahkan agar diletakkan racun pada makanan Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Maka diletakkan racun pada makanan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah makan. Kan dah tahan makan begitu lama. Bila dia makan, dia rasa dirinya tersebut tak sedap. Badannya lain macam. Dia tahulah ini firasat. Maka Imam Abu Hanifah tahu bahawasanya dia telah diracun dan dia akan mati tak lama lagi. Maka Imam Abu Hanifah mengambil wuduk dan solat dan sujud pada Allah dan tak bangun-bangun dari sujudnya sehinggalah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Begitu hebat ujian Imam Abu Hanifah. Disiksa, diuji dalam penjara sehingga meninggal dunia. Ujian yang sangat berat Allah berikan kepada siapa? Kepada wali Allah. Kenapa? Darjatnya tinggi di sisi Allah. Jadi makin tinggi darjat seseorang, makin berat ujiannya. Kita ini, tuan-tuan dirahmati Allah, kita ini diberikan ujian. Kadang-kadang kita ini rasa, ya Allah, ujian aku berat sangat. Kenapalah Allah SWT berikan aku ujian yang berat ni? Rasa tak tertanggunglah aku nak ambil ujian tersebut ini. Bila Allah nak angkat ujian ni? Ingat, tuan-tuan dirahmati Allah, bahawasanya ujian tersebut kalau kita rasa berat, ia menunjukkan darjat kita dah tinggi di sisi Allah SWT. Maka apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Allah Subhanahu wa taala ajar kita dalam Al-Quran. Apa sebutannya yang perlu kita ucapkan bila kita diberi ujian sedemikian yang berat yang mungkin kita tak boleh tertanggung? Allah Subhanahu wa taala ajar kita dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju', dan sudah pasti kami, yaitu Allah, akan uji kamu dengan sedikit daripada perasaan takut. Allah uji kita dengan sedikit perasaan takut, bukan banyak. Takut. Takut apa? Apa saja yang Allah uji pada kita lah kadang kita rasa takut. Dan juga wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kehilangan sedikit daripada harta, kehilangan sedikit daripada ahli keluarga, dan sedikit daripada tanam-tanaman kalau kita ni petani lah. Tapi Allah SWT ingatkan pada akhir ayat tersebut, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka pertama-tama sekali bila kita diberikan ujian, kita bersabar. Ini tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar tu apa? Sabar tu bukan cakap aku sabar, tapi muka marah gitu. Itu bukan sabar. Sabar itu yang saya katakan tadi. Ingat bahawasanya ini ujian daripada Allah. Allah beri kepada aku, dan aku ini Allah berikan ujian sesuai dengan tingkatan aku. Tingkatan aku kalau ada tinggi di sisi Allah, maka ujian itu lebih besar Allah berikan. Dan setiap ujian ada dirinya penghujung. Maka bersabar sehingga Allah angkat ujian tersebut. Bila kita bersabar, kita lulus dalam ujian. Bila tak sabar, kita fail ujian tersebut. Jadi Allah anjurkan kita bersabar, dan orang yang sabar, kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Alladzina, iaitu orang-orang yang sabar ini, idza asabathum musibah, apabila terkena pada mereka musibah, apa mereka cakap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami semua kembali. Ini ucapan yang Allah ajar kepada kita. Ini ucapan bukan untuk orang mati saja. Bila dengar mendengar inna lillahi wa raji'un, bila dengar orang sakit pun inna lillahi wa raji'un, belum mati dia. Bukan saya cakap dia nak mati. Ini ujiannya, ini sebutan yang Allah ajar bila kita ditimpa dengan musibah, bukan mati. Mati itu musibah ya, pasal kita sebut. Tapi tak semestinya mati. Kita ditimpa kesakitan, apa saja ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sebutan ini Allah ajar kepada kita? Kerana Allah nak ingatkan kita hakikat sebenar. Siapa itu kita? Siapa itu kita? Siapa ini? Manusia. Kita ini milik Allah. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Bila kita ini milik Allah, hamba Allah, Allah berhak nak buat apa pada kita? Kita tak ada hak untuk tahan Allah nak buat apa pada kita. Allah nak beri kita kesihatan, alhamdulillah. Allah nak tarik kesihatan, itu hak Allah. Allah beri kita pemandangan, alhamdulillah. Kalau Allah tarik pemandangan dari seseorang, itu hak Allah. Allah berikan roh kepada seorang bayi yang baru lahir, alhamdulillah. Allah tarik roh daripada manusia, innalillah. Milik Allah, hak Allah, kembali pada Allah. Jadi Allah ingatkan kita, siapa kamu nak berontak? Siapa kamu nak rasa tunjukkan tak puas hati kepada Allah? Siapa kamu nak tanya kenapa Allah berikan kepada aku ujian? Siapa kamu nak tanya? Kamu tak ada hak. Allah nak beri, Allah beri. Allah nak angkat, Allah angkat. Kita sebagai hamba, kita terima saja. Terima dan sabar. Kerana itu satu peringatan kepada kita. Apa jua berlaku, kita ni milik Allah. Ujian tu Allah beri dan kita ni milik Allah. Kalau Allah nak tarik, Allah tarik. Bila ada ingatan sedemikian, peringatan sedemikian, kita akan rasa sabar dalam diri kita. Sabar itu akan datang. Kenapa? Siapa aku? Nak berontak, nak tunjukkan rasa tak puas hati, Allah berikan ujian kepada aku. Besar atau kecil Allah berikan ujian. Dunia ni memang tempat ujian. Tak boleh lari. Kenapa aku nak berontak? Kenapa aku rasa aku ni seorang yang diuji oleh Allah, orang lain tak diuji oleh Allah? Tak boleh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kami ni semua akan kembali kepada Allah. Ingat pada kita juga bahawasanya apa yang berlaku pada diri kita, di hari akhirat nanti ganjaran akan menantinya. Kalau di dunia ini kita diberikan ujian dan kita bersabar, ganjaran menanti kita di hari akhirat nanti. Dan ingatkan pada kita juga bahawasanya matlamat hidup kita bukan di dunia. Matlamat hidup kita di hari akhirat. Jadi Allah berikan ujian kepada kita di dunia. Ini bukan matlamat hidup. Ini bukan maksudnya objektif memang bila-bila kita hidup di dunia ini. Tidak. Ini dunia tempat kita tanaman untuk hari akhirat, tempat kita tuaian. Ini tempat yang mana kita terima ujian daripada Allah. Kita menantikan ganjaran di hari akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan kepada kita yang kita akan kembali kepada Allah. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah SWT ingatkan kita. Allah berikan sebutan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengajar kita, jika kita ini ditimpa dengan musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tips dia. Saya harap kita semua dapat ambil perhatian. Ini tips daripada Rasulullah SAW. Kalau ditimpa ujian, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa kepada Allah. Doa bahasa Arab yang Rasulullah ajar, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini susah sangat nak hafal. Kita doa dalam bahasa Melayu, tak ada masalah.
Apa doa bahasa Melayu dia? Ya Allah. Lepas kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita doa pada Allah, ya Allah, Engkau berikanlah aku ganjaran yang baik atas musibah ini yang kau berikan kepada aku. Minta pada Allah gantikan musibah tersebut kepada ganjaran. Bukan minta Allah angkat saja. Kita kalau tak sabar, kita minta, ya Allah kau angkatlah ujian ini daripada aku, ya Allah. Fail tersebut. Bila seorang give up dalam exam dia, maknanya dia fail. Tak boleh give up. Tapi gantinya apa? Ya Allah, ini kau berikan aku ujian, exam, berikan aku markah yang tinggi. Give me high marks dalam exam ini. Doa pada Allah. Ya Allah, kau berikanlah aku ganjaran yang besar atas musibah yang telah kau berikan kepada aku. Dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk aku. Dua kita minta. Minta Allah berikan ganjaran di akhirat atas musibah. Kedua, minta Allah gantikan musibah dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kita lakukan demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran kepada kita dan Allah akan gantikan lebih baik kepada kita. Orang yang bersabar dalam satu ujian, bila dia dah lulus ujian tersebut, Allah angkat ujian itu, dia akan dapat merasai nikmat kehidupan. Allah akan berikan dia sesuatu yang Allah tak berikan kepada yang lain. Apa dia? Itu antara dia dengan Allah. Itu rahsia Allah. Sesuatu di dalamnya yang dia rasa gembira. Satu nikmat yang Allah berikan yang Allah tak berikan kepada yang lain. Allah gantikan dengan lebih baik. Dengan syarat apa? Bersabar atas musibah tersebut. Jadi kita kena lihat apa jua musibah yang menimpa kita ini dari sudut pandangan yang positif. Kita tak boleh turutkan hawa nafsu kita. Kita tak boleh termakan dengan tipu daya syaitan yang mengatakan kepada kita bahawasanya musibah ini adalah satu balak daripada Allah. Kerana engkau ni jahat, maka Allah turunkan balak. Ataupun Allah berikan pada engkau ni sesuatu benda yang berat yang orang lain Allah tak berikan, tapi diberikan kepada engkau. Kenapalah engkau diberikan? Syaitan cucuk. Maka kadang orang tu melata. Kadang orang tu terasa, kenapalah Allah berikan aku ujian macam ini berat? Kenapa tak ada orang lain merasai ujian berat macam aku? Aku rasa ujian aku yang paling berat tak diberikan pada yang lain. Ketika tersebut, ketahuilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia telah termakan bisikan dan godaan syaitan. Maka kita tidak boleh anggap ujian, exam yang Allah berikan kepada kita ini sesuatu yang berat di luar tanggungan kita. Pertama sekali, kita tak boleh anggap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah di luar tanggungan kita. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah sesuai dengan martabat kita, darjat kita. Allah tak berikan kepada kita, orang awam, ujian seperti mana Allah berikan ujian, exam kepada para wali Allah. Kalau Allah berikan exam para wali Allah kepada kita orang awam, nescaya kita tidak akan tertanggung, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sama juga pelajar PSLE nak beri O-levelnya exam, zalim, tak boleh tertanggung dia, tak boleh terjawab dia, fail dia. Jadi setiap exam yang Allah berikan kepada kita, ujian Allah berikan kepada kita, sematkan kepercayaan dalam hati, itikad dalam hati bahawasanya ujian tersebut sesuai dengan taraf kita, kedudukan kita. Allah nak uji, pas atau fail. Jadi kita tidak akan rasa ujian ini satu benda yang aku tidak boleh tertanggung. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku zalim kepada hamba-Nya sedikit pun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi sedikit pun kepada para hamba-Nya.
Dan Allah SWT tidak memberatkan seseorang di luar tanggungannya. Apa yang dia mampu tanggung, Allah SWT akan berikan. Jadi pertama, bila kita ada perasaan sedemikian, kita tidak akan rasa ujian kita terlalu berat untuk kita tanggung. Ujian itu memang sesuai dengan kedudukan kita. Sama ada kita sabar atau tak sabar, itu saja. Nak pas, sabar. Nak fail, jangan sabarlah. Fail awak dalam ujian tersebut. Allah akan beri ujian lagi. Ujian yang sama sampai kita pas. Bila dah pas, naik derajat lagi, tak berapa lama lagi, Allah akan beri ujian lagi. Ujian lebih tinggi, sesuai dengan derajat kita yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Kalau kita awak boleh sabar, maka ni ujian lagi berat lagi. Sabar atau tak sabar? Sabar, bagus. Naik lagi, ujian lagi tinggi lagi. Sabar tak sabar? Tak sabar. Allah beri ujian yang sama, sehingga sabar. Pelatihan jiwa kita supaya kita ini bersabar. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala terus uji kita, uji kesabaran kita? Kenapa Allah SWT uji kita di dunia ini dengan berbagai ujian untuk naikkan darjat kita, tapi yang diperlukan adalah pendidikan jiwa agar kita sabar? Kenapa? Jawapan dia, tuan-tuan dirahmati Allah, ujian yang ada di atas muka bumi ini tidak boleh dibandingkan sedikit pun dengan ujian yang Allah akan berikan di alam barzakh nanti. Seseorang yang hidup di atas muka bumi ini ditimpa dengan berbagai-bagai musibah. Allah nak uji, nak terlatih supaya dia sabar. Kenapa? Bila masuk kubur, lagi banyak kesabaran perlu dia ada. Jadi perlatihan jiwa di dunia ini untuk teruskan kehidupan di alam barzakh. Orang yang dah meninggal dunia 1000 tahun yang lepas belum dibangkitkan lagi pada padang mahsyar, masih lagi dalam kubur. Dengan ujian yang Allah berikan dalam kubur, sama ada dia itu dapat nikmat ataupun dapat azab, sama ada kubur itu adalah lubang daripada lubang-lubang api neraka ataupun syurga, taman daripada taman-taman syurga. Tetap dia kena sabar. Kalau sekiranya dia dapat musibah dalam kubur, dia kena sabar. Kalau sekiranya dapat nikmat dalam kubur, juga dia bersabar. Sebab apa? Orang yang mati syahid, sebagai contoh, Allah letakkan rohnya di dalam burung-burung yang terbang di syurga. Dia lihat keadaan syurga begitu cantik, tapi tak dapat merasai nikmat. Sebab apa? Dia burung. Dia tak dapat merasai seperti manusia. Tapi nampak, inilah tempat dia akan masuk. Inilah istana dia yang akan dapat. Itulah itu. Inilah nikmat yang menanti dia. Tak sabar dia nak masuk. Jadi perlatihan kesabaran bermula daripada atas muka bumi ini, terus pada alam barzakh. Nanti bila dibangkitkan di padang mahsyar, lagi banyak kesabaran perlu ada. Kerana apa? Kerana berdirinya manusia di padang mahsyar bukan sebentar. Kecuali mereka yang Allah SWT berikan rahmat. Akan berdiri manusia lama di padang mahsyar sehingga manusia tidak sabar, sehingga manusia minta daripada seorang nabi ke seorang nabi, daripada Nabi Adam kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad SAW, agar Allah percepatkan hisab. Neraka pun nerakalah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Tak sabar lagi berdiri di padang mahsyar. Orang-orang mukmin yang telah terlatih sabar, dia akan sabar menanti penghisapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian tersebut kita perlu ingat dia sesuai dengan keadaan kita. Kedua, kita perlu ingat bahawasanya ujian Allah akan tarik satu hari kelak. Setiap ujian ada penghujung dia. Bilakah penghujung dia? Wallahu a'lam bissawab. Sama ada penghujungnya di atas muka bumi waktu kita hidup, ataupun penghujungnya apabila kita ini Allah jemput kembali kepadanya. Dan apabila Allah jemput kita kembali dalam keadaan masih lagi diuji oleh Allah dan kita bersabar atas ujian tersebut, kematian seseorang itu dianggap sebagai syahid akhirat. Mati syahid dia, tapi syahid akhirat. Apa beza syahid dunia, syahid akhirat ni? Maknanya mayatnya perlu diperlakukan seperti mayat-mayat manusia, orang Islam yang lain. Tapi ganjaran pahala yang menanti dia adalah ganjaran pahala mereka yang mati syahid.
Ini nama dia syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, mereka yang mayatnya perlu diperlakukan sebagai orang mati syahid, tidak dimandikan, tidak dikafankan, ditanamkan dengan darah-darahnya, itu mati syahid. Dan akhirat dapat ganjaran orang mati syahid. Tapi orang yang sabar dalam ujian sehingga Allah SWT akhirkan ujiannya dengan kematiannya, Allah berikan dia result yang paling tinggi, mati syahid, kalau dia sabar. Jadi ujian akan berakhir. Sabar, tunggu menanti. Sama ada dapat kebaikan dunia sahaja, atau dapat kebaikan akhirat sahaja, atau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ditanya musibah ini satu malapetaka, satu nikmat atau bala, dia sebenarnya hakikatnya adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diutarakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bila diberikan ujian oleh Allah, bila diberikan musibah oleh Allah, Sayyidina Umar akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa pada Allah. Tapi kemudian Sayyidina Umar akan kata apa? Sayyidina Umar akan berkata alhamdulillah. Pelik, dapat ujian cakap alhamdulillah. Ya, sebab Sayyidina Umar kata apa? Sebab ujian ni untuk mengangkat darjatnya. Sebab apa? Sebab Allah SWT berikan ujian yang sekarang ni aku boleh tanggung. Allah tak berikan ujian yang lebih besar yang mungkin aku tak boleh tanggung. Maka alhamdulillah kepada Allah SWT. Ini dikatakan contoh daripada sahabat Rasulullah yang dididik jiwanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang sekali lagi, bila kena ujian kita bersabar. Apa nak baca, apa nak ucap, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa nak doa? Doa seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dua doa, ya Allah, kau berikanlah aku ganjaran atas musibah ini. Ya Allah, yang kedua doa, ya Allah, kau gantikan ujian ini dengan lebih baik lagi, ya Allah. Jadi bersabar, berdoa, dan ada keyakinan dalam diri bahawasanya ujian itu sesuai dengan tahap kita di sisi Allah, dan juga ujian tersebut akhirnya akan Allah angkat dan Allah akan berikan balasan yang baik atas kesabaran kita, insya-Allah. Memang tidak dinafikan tuan-tuan yang dirahmati Allah bahawasanya memang ada ujian yang Allah berikan itu sebagai bala kepada kita, sebagai balasan untuk kita. Dalam surah Al-Hadid Allah SWT berfirman apa? Tidak dalam surah yang lain, dalam surah Syura Allah SWT berfirman, wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak kamu ditimpa musibah dengan apa jua musibah kecuali kerana sebab perbuatan kamu. Perbuatan kita yang disebabkan demikian kita ini ditimpa musibah. Kita buat jahat, Allah turunkan musibah. Kenapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala nak hapuskan dosa kita. Bila kita sabar atas musibah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat kita dan hapuskan dosa kita. Inilah ganjaran bagi orang yang bersabar bila ditimpa musibah. Saya doa, dan marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketabahan dan kesabaran dalam apa jua ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan ujian tersebut dengan pahala yang berganda di dunia dan di hari akhirat. Dan Allah gantikan ujian tersebut dengan lebih baik lagi untuk kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi. Saya ingin tahulah, tolong beri penjelasan daripada Ustaz. Apakah perbezaan antara malapetaka, bencana, musibah atau balak, dan di bumi ini dilanda taufan, banjir, ribut dan pertengkaran, itu peperangan. Adakah itu satu ujian atau siksaan? Terima kasih. Terima kasih. Okey, itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azmi atas soalan yang baik tersebut yang mungkin saya tak sentuh pada bahagian yang pertama tadi. Untuk menjawab soalan tersebut, kita perlu tahu bahawasanya bencana yang berlaku dua bentuk. Satu berbentuk peribadi, satu berbentuk umum. Yang berbentuk peribadi tersebut ada dua jenis. Yang berbentuk peribadi kita terkena diri kita ni ada dua jenis. Pertama, angkara perbuatan kita, maka Allah turunkan bala kepada kita, ujian. Untuk apa? Saya kata tadi sebelum maghrib, sebelum isyak tadi, bahawasanya untuk Allah SWT beri peluang kepada kita agar kita dapat taubat, agar kita beristighfar, agar Allah dapat ampunkan dosa kita. Jadi ada sebab yang Allah nak ampunkan. Ke hari akhirat, bila bentangkan amalan, orang ini kata Allah, aku ampunkan kerana dia bersabar atas ujian aku. Kedua, yang menimpa peribadi ini sesuatu yang di luar kemampuan dia untuk kontrol dan bukan kerana sebab diri dia. Contoh, kematian ahli keluarga. Bukan sebab perbuatan dia yang jahat ke apa, memang Allah dah tentukan berlakulah kematian atas ahli keluarga tersebut. Ini di luar kemampuannya. Adakah untuk mengampunkan dosa dia? Ya, untuk mengampunkan dosa dia. Habis kata, saya tak melakukan kesalahan, ini ujian bukan kerana kesalahan saya. Betul. Tapi ini juga peluang untuk anda istighfar, anda bersabar, maka Allah jadikan ujian tersebut sebagai pengampunan dosa untuk awak. Jadi sama ada dia itu menimpa kerana perbuatan kita atau sesuatu di luar daripada perbuatan tangan kita tersebut, itu adalah peluang untuk kita beristighfar, minta taubat pada Allah SWT. Ini jenis ujian pertama, ujian jenis peribadi. Kedua, ujian jenis umum. Di sini Allah SWT berfirman dalam surah Taubah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnah, hendaklah kamu ini berjaga-jaga, berhati-hati, elakkan diri kamu daripada terkena fitnah, terkena ujian, terkena musibah atau apa juga nama kita nak berikan, malapetaka ke, bencana ke apa, yang mana bila Allah turunkan, ia tidak terkena dengan orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja. Kalau Allah turunkan bala bencana pada satu kaum atau negara ataupun bandar ataupun kampung, ia terkena umum. Baik, jahat, semua terkena. Wali Allah ke, penyangak ke, semua terkena. Ini Allah punya sunnatullah. Allah sebut dalam surah Taubah tadi, wattaqu fitnah, hendaklah kamu jaga-jaga, takut, elakkan diri kamu nanti daripada terkena musibah yang mana kalau terkena kamu, semua akan terkena. Persoalannya ialah, boleh tak kita elak daripada bencana sedemikian? Boleh tak kita elakkan daripada bencana yang menimpa semua? Di sini ada dua juga. Seperti mana yang bencana peribadi, di sini juga ada dua. Bencana yang menimpa umum ini, pertama kerana perbuatan manusia, kedua bukan kerana perbuatan manusia. Yang kerana perbuatan manusia di sini ialah apabila kaum tersebut ataupun negara itu ataupun masyarakat itu mereka meninggalkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya mereka tidak menjalankan dakwah, mereka membiarkan kefasikan, maksiat berleluasa tanpa ada sebarang usaha untuk mengekang maksiat tersebut. Memang kita tak boleh nak larang orang buat maksiat, kecuali kalau orang yang dekat dengan kita, anak kita atau isteri kita ataupun orang yang kita bertanggungjawab atasnya, kita boleh larang. Tapi orang luar kita nak larang macam mana? Kita jumpa budak perempuan pakai seluar pindik ke apa dekat Orchard Road, takkan kita nak ambil dia kasih dah kain pakai? Ada, kita kena marah nanti. Tak boleh tahan dia. Tapi apa? Kita tak boleh berdiam diri. Kita mesti lakukan sesuatu. Apa dia sesuatu? Kita mesti terus berusaha mengajak manusia kepada kebaikan. Kita mesti terus berusaha memberi nasihat kepada manusia. Dan sebaik-baik yang kita beri nasihat ialah ahli keluarga kita.
Rasulullah SAW bersabda, wabda biman ta'ul, mulakan daripada orang yang kamu ini berikan nafkah, yang kamu ini bertanggungjawab atasnya. Jadi seseorang suami kewajiban memberi nasihat amar ma'ruf yang paling utama kepada isteri dan kepada anak-anak, dan juga isteri kepada suami dan juga kepada anak-anak. Barulah kepada masyarakat lain. Kalau setiap daripada kita mainkan peranan amar ma'ruf nahi mungkar, usaha ini berterusan, insya-Allah Allah tidak turunkan balak dalam malapetaka kepada masyarakat tersebut. Apabila perkara ini ditinggalkan, tidak ada siapa yang nak tahan, maka Allah akan turunkan bencana. Baik, orang tanya, kalau gitu kita lihat macam dekat Syria, dekat Afghanistan, ini bencana Allah turunkan ini memang diorang ni jahatlah agaknya, pasal lah memang padan muka diorang. Na'udzubillah. Diorang tak buat amar ma'ruf, pasal Allah turunkan balak bencana. Kita tak boleh cakap sedemikian. Kenapa? Pertama, kita tak tahu keadaan sana macam mana. Kita tak tahu keadaan mereka sebelum berlaku bencana tersebut bagaimana. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah. Yang penting kita tidak terkena seperti mana yang mereka terkena musibah tersebut. Kita mohon, minta pada Allah agar Allah tidak turunkan bencana seperti mana Allah turunkan bencana kepada mereka. Salah satu caranya adalah apa? Jangan kita duduk diam diri apabila maksiat itu berluasa dalam masyarakat kita. Di Singapura sebagai contoh, muslimin sebagai rahmati Allah, kita minoriti 15-16% masyarakat Islam. Daripada 15-16%, berapa banyaklah yang betul-betul ikut ajaran Islam? Berapa banyak? Berapa banyaklah yang tinggalkan ajaran agama Islam? Dapatan daripada MUIS yang MUIS kongsi sebelum ini dalam khutbah Jumaat, saya kira 2 minggu lepas Ustaz, berkenaan dengan berapa persen? Tak capai lebih daripada 40%. Lebih daripada 40%. 40% anak Islam yang tidak ada pendidikan agama langsung. Kalau mereka membesar, 40% masyarakat kita tak tahu agama. Lagi 60% adalah pendidikan agama, sama ada part time ke ataupun pernahlah menghadiri kelas agama. 40% tak pernah belajar agama. Dan pengalaman saya sendiri, bila saya tanya mereka yang nak berkahwin, para remaja belasan tahun ataupun awal 20 tahun, mereka bila nak berkahwin, saya tanya soalan senang saja. Awak nak berkahwin? Ya. Boleh tak beritahu saya berapa rukun Islam? Saya kira ini budak primary 1 pun boleh jawab. Kalau pergi part time madrasah boleh tahu, ini simple, ini fardu ain, ini al-ma'lum minad din bidarurah. Maksudnya sesuatu yang mesti tahu, tak boleh lari tak tahu. Awak Islam mesti tahu rukun Islam berapa? Berapa rukun Islam? Garuk kepala dia. Susahlah, tak boleh jawab. Ya Allah, rukun Islam susah. Berapa rukun Islam? Tak tahu. Berapa rukun iman? Entah, 5 ke, 6 ke, 7 ke, lebih kurang macam gitulah. Boleh lebih kurang macam gitu. Macam mana? Boleh senaraikan tak rukun iman tu apa? Percaya Tuhan, okey. Kedua, percaya Nabi Muhammad, okey. Nombor 3, entah apa lagi tak tahu. Tak apa-apa lagi lah, percaya malaikat ke, tak ada. Percaya, agaknya percaya alam kubur ke, percaya wali, percaya hantu Pontianak, hantu rukun iman agaknya. Ini bila saya tanya, majoriti mereka yang nak berkahwin tak boleh jawab soalan simple ni. Fail. Macam mana nak berkahwin kalau soalan simple tu fail? Awak akan jadi suami, jadi isteri bila nanti bila kahwin dapat anak. Kalau awak tak tahu, tak ada kesedaran agama, bagaimana generasi akan datang ada kesedaran agama? Jadi Allah beri rahmat akan datang, mudah-mudahan mereka sedarlah. Tapi secara zahir sedemikian. Jadi kita tak boleh duduk diam diri. Kita mesti terus usaha agar apa? Agar Allah tidak angkat, Allah tidak turunkan malapetaka kepada kita, Allah tidak turunkan bencana kepada kita akibat pada perbuatan kita tersebut. Kedua, bencana yang kita tidak boleh elakkan. Umum. Orang baik macam mana pun, kadang umat itu baik macam mana, Allah turunkan bencana, Allah turunkan ujian. Kita lihat sahabat Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi sahabat yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW di kota Mekah, Allah uji mereka 3 tahun kena boykot. Tak ada makanan, tak ada jual beli, tak boleh berkahwin, tak boleh apa-apa. Kebuluh 3 tahun Allah uji.
Bukan kerana mereka tu jahat, bukan kerana mereka tu tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tu berkobar-kobarkan Islam, tapi Allah uji. Di sini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh buat apa-apa. Kerana macam mana baik pun Allah uji. Itu rahsia Allah. Allah nak beri sesuatu pada masyarakat tersebut. Itu bukan kerana mereka tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kerana ada sesuatu yang Allah nak gantikan yang lebih baik akan datang. Kita tak tahu. Kita lihat seperti umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka seberang Laut Merah. Kemudian mereka sesat selama 40 tahun. Tak tahu, pusing-pusing dekat semenanjung Sinai tu, pusing-pusing 40 tahun. Musibah. Nak pergi Palestin tak tahu. Sedangkan yang dipimpin mereka adalah Nabi Musa alaihissalam. Tak lepas-lepas daripada tersebut. Kenapa? Ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Antara hikmah dia ialah agar generasi lama meninggal dunia digantikan dengan generasi baru yang lebih kukuh keimanan, agar mereka bersedia untuk masuk negara Palestin dan memerangi orang-orang yang zalim dalam negara tersebut. Jadi ada sesuatu hikmah yang Allah sembunyikan, kita tak nampak. Jadi musibah ni sama ada disebabkan perbuatan kita, kerana kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ataupun kerana Allah nak berikan itu hak Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita ini kembali pada Allah. Dan kita terima dan redha, kita sabar, Allah berikan ganjarannya. Itulah sedikit sebanyak jawapan saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Cik Azmi yang bertanya dan juga Ustaz yang menjawab soalan tadi. Ada soalan yang ingin dikemukakan? Persilakan. Kau ibu, alhamdulillah bagus. Okey. Kuat sikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Firdaus, saya ada masalah. Jadi saya tak boleh bercakap di sini. Boleh saya jumpa Ustaz Firdaus lepas ni? Terima kasih. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Itu soalan secara peribadi lah. Kita tertutup lah. Okey, ada soalan lagi. Okey, Tuan Haji. Ini apa, Cik Muri? Satu lagi. Mungkin satu dua soalan pasal apa? Jamuan sudah disediakan, baunya pun dah apa? Terangkan Assalamualaikum. Nama saya Supadi Gastam. Saya nak pengalaman saya dan minta nasihat. Musibah bankrupt. Pengalaman saya sudah lepas. Jadi daripada pengalaman tu saya belajar musibah itu ada banyak kebaikan untuk saya. Antaranya ialah buka minda saya, yang saya ni pandai, macam mana pandai pun Tuhan akan bikin saya belajar. Yang saya nak kena belajar belanja. Selalunya saya belanja joli sana sini, saya tak ikut Islam, bayar zakat. Jadi daripada itu saya belajar. Jadi saya minta Ustaz, kalau kena macam ini lagi, bangkrut, apa nasihat Ustaz yang cara-cara nak elakkan daripada musibah ni? Baik. Terima kasih Cik Suwadi. Kita ditimpa musibah. Apakah pelajaran yang kita boleh ambil daripada musibah kita? Dan selain daripada kita bersabar, kita berdoa dan kita minta Allah akhirkan ujian tersebut dan gantikan yang lebih baik, apa perlu kita buat selepas Allah angkat ujian itu? Pertama sekali, ujian tersebut perlu menjadikan kita orang yang lebih merendah diri. Kadang-kadang kita ini diberi nikmat, kita lupa daratan. Kita ingat kita ni bagus. Seperti Qarun, bila kaum dia kata jangan sombong, dia kata apa? Innama utituhu ala ilmin min indi. Ini semua datang harta ni kerana usahaku, ilmu aku tahu bisnes, jadi aku pandai. Lupa daratan. Maka Allah turunkan bala. Jadi kita kadang-kadang kita ni lupa daratan, Allah turunkan bencana, Allah turunkan ujian pada kita. Jadi pertama kita kena merendah diri. Kedua, kita belajar daripada kesilapan kita. Sebenarnya kata Cik Suwadi lah, kita belajar. Setiap sesuatu Allah berikan tu adalah pelajaran untuk kita. Kenapa kita tertimpa musibah tersebut? Learn from our mistakes. Ketahuilah bahawasanya setiap yang bawah pasti akan naik di atas, dan siapa yang di atas pasti akan turun bawah. Tak ada yang atas selama-lamanya. Dia akan turun bawah. Dan turun bawah, dia tak akan turun bawah selama-lamanya. Dia pasti akan naik atas kembali.
Persoalannya ialah bagaimana kita nak belajar apabila kita naik atas kembali, apa menyebabkan kita naik atas balik? Dan apakah menyebabkan kita turun bawah balik? Nak kita dah belajar, okey, kita elak, tak buat lagi. Tiba-tiba terkena lagi. Maknanya apa? Kita belum cukup belajar. Ada benda aspek lain Allah nak terangkan kepada kita. Ini benda kamu belajar lagi. Jadi ujian hidup dalam dunia seperti itu. Kita kata okeylah, aku dah belajar, gini aku dah elakkan apa semua. Cuba elak sebab apa daya, agar jangan terkena dengan musibah seperti itu lagi. Ya, alhamdulillah kita berjaya. Tiba-tiba Allah beri musibah yang lain pula untuk kita belajar. Oh, aku terlepas pandang, ada benda lain menyebabkan aku jadi sedemikian. Belajar dan kita naik kembali. Kalau kita repeat the same mistake, kita Allah beri ujian, kita gagal nak belajar, kemudian dapat ujian yang sama kerana mistake yang sama, kesalahan yang sama, ini tidak digalakkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda apa? Orang mukmin tidak akan jatuh lubang yang sama dua kali. Orang mukmin tidak akan jatuh lubang yang sama dua kali. Dia jatuh sekali, okey, natural. Belajar. Kenapa aku jatuh? Elakkan dia berjatuh. Maka dia tak jatuh lubang yang sama. Tapi dia jatuh lubang yang pula. Belajar. Agar aku tak jatuh lubang yang macam itu lagi. Maka dia jalan lagi. Jatuh lubang lain pula. Tak apa. Ini proses learning. Macam kita kecil-kecil kita belajar bertatih. Jalan jatuh. Jalan jatuh. Jalan jatuh. Dah lama kita berlari. Jadi kita juga, kita hidup dunia ini berjaya, gagal. Belajar. Jaya lagi, gagal. Belajar. Apa kegagalan itu? Berjaya lagi, Allah beri kegagalan lagi untuk kita belajar. Jadi setiap kali kegagalan tu menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih matang, lebih mahir dalam kehidupan ini. Barulah kita insya-Allah dapat mengatasi kehidupan, dapat hidup di dunia dengan yang baik lagi, insya-Allah. Terima kasih yang bagi Al-Fadhil Ustaz Firdaus di atas penerangan yang begitu baik sekali untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada kesilapan kita. Sebab itu kalau kita lihat kesilapan itu ada kalanya hikmah untuk kita memperbaiki diri, tapi jangan kesalahan atau kesilapan tadi diulangi sampai berapa kalilah. Ini pesanan yang perlu kita ambil. Okey, di sini ada pengumuman, siapa ada pilihan apa handphone harap jumpa dengan saya. Saya tak boleh wawarkan handphone apa Kalau semua klaim masalah pula. Okey, sekarang ada soalan yang ingin diajukan. Okey. Ini Cik Tuan Haji Muri di depan sana. Ini makin lama makin hot Ustaz. Okey. Tak apa. Ni. Sebentar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Saya Haji Abdul Jamil, ingin menyampaikan satu soalan. Terlebih dahulu saya minta maaf pada tersinggung pada siapa yang tersentuh Ada beberapa hari ini saya ada baca akhbar mengenai dengan pest control Pest control. Dia ada nak menghapuskan tu lebah lah. Ya. Jadi saya rasa itu ada satu ujian ke ataupun musibah ke hingga menyebabkan salah seorang tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu soalan saya. Baik. Sedangkan lebah tu seorang lebah yang rajin bekerja dari madu Mengapakah sebabnya? Itu ke ujian atau musibah? Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini peristiwa yang dilakukan di akhbar di mana orang Islam tu bekerja dan juga ditimpa musibah. Saya nak mulakan dengan satu hadis yang dibeli Rasulullah SAW. Seorang yang keluar mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia itu dalam keadaan jihad. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan dia bertugas untuk cari nafkah bagi keluarganya, maka dia itu dikira mati syahid, tapi syahid akhirat. Mayat ini diperlakukan seperti manusia biasa, orang Islam biasa, tapi dia itu dapat ganjaran seperti mati syahid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila tentukan seseorang tu meninggal dunia, itu hak Allah. Allah nak meninggal, nak ambil nyawa dalam keadaan apa pun tu hak Allah. Pada dia yang meninggal dunia, kalau dia itu dalam keadaan bertugas, maka insya-Allah dia dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang tertinggal, mereka yang ditinggalkannya ahli keluarganya, itu satu musibah untuk mereka, satu ujian untuk mereka. Allah SWT nak uji mereka agar mereka bersabar.
Jadi adakah dia tu malapetaka? Tidak. Itu kan malapetaka. Itu adalah satu ujian Allah berikan kepada ahli keluarganya, dan satu dikatakan pemilihan dah Allah nak pilih orang yang meninggal ini sebagai mendapat pahala yang besar. Namun saya nak tekankan di sini, kita tak boleh katakan setiap kali orang meninggal, wah baguslah dia masuk syurga lah, kita tak payah apa-apa lah. Oh dia jatuh masuk lubang, okeylah baguslah masuk lubang. Itu bukan pendirian kita. Apabila Allah SWT berikan ujian daripada musibah, kalau orang tu meninggal dah habis, buku rekod dia tutup. Tapi bagi kita yang hidup ni, kita kena belajar apa kesilapannya sehingga orang tu meninggal dunia. Kita tak boleh cakap, oh baguslah, lagilah orang meninggal macam itu lagi bagus, dedahkan daripada lebah lagi. Bukan itu jawapan dia. Kita bukan kata itu, kita kata insya-Allah dia syurga, insya-Allah dia syurga. Kita tak boleh kata pastilah kita insya-Allah syurga. Tapi bagi kita yang hidup, belajar daripada kesilapan tersebut. Apa yang berlaku agar tidak berlaku kesilapan yang sama. Ingat hadis Rasulullah SAW, orang mukmin tak jatuh lubang yang sama 2 kali. Setiap kali jatuh, bangun, belajar, jangan jatuh lagi. Jadi itu sikit sebanyak saya boleh ulaskan. Wallahu a'lam. Baik, kita beri ruang kepada ni kaum wanita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Saya Zarina. Saya ingin tanya satu soalan tentang jiran orang Islam, tapi dia sudah pergi haji. Satu soalan ni yang menghairankan saya, bila dia taruh benda, contohnya penyapu lidi lah, dekat tepi tingkap saya, betul-betul tepi tingkap saya, tapi dia taruh sangat tinggi gitu. Dan beberapa hari kemudian tu dia pasang lagi satu menara pula. Dia taruh satu pasu dekat tempat saya lalu lalang tu, dan dia tinggikan juga seperti baya saya tu pula. Pada fikiran saya tak tahu apa sebabnya dia buat macam tu. Tapi boleh tak kalau saya fikir yang mungkin dia ada sebab-sebab macam tersalah bawa ke, ataupun apa Ustaz? Itu saja. Sebab perkara ni dia lakukan ulang-ulang kali. Macam dia pasang benda tu, satu benda lepas satu benda, dia nak buat saya tumpukan benda tu, macam jadi masalah buat saya. Itu saja. Tapi pada saya tak ada ingat apa-apalah. Saya serah pada Allah saja. Baik. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Ini biasa berlaku di Singapura lah. Kalau kita, terutama di Singapura, bila kita hidup dalam rumah HDB, rumah sebelah-sebelah, tembok kita juga tembok dia, bumbung kita adalah lantai dia, lantai kita bumbung orang bawah kita, kita tinggal macam burung merpati. Jadi sudah pasti akan berlaku konflik. Manusia hidup dekat mesti berlaku konflik, sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi kita boleh ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya ialah kalau sekiranya kita kenal jiran tersebut, maka kita jumpa dengan dia. Kita ajak dia bincang, kita tanya kenapa begini, menyusahkan. Mungkin dia tak tahu. Tapi kadang kadang cakap, oh saya dah ajak dia bincang tapi dia pun tak nak dengar jugalah. Maka awak boleh bawa kepada pihak lebih tinggi lagi. Boleh bawa kepada pihak RC sebagai contoh, pihak pengantara, mediation sebagai contoh, agar dapat dicari jalan tengah, orang ketiga yang mana dapat dihormati oleh kedua pihak, agar dapat cari jalan tengah. Banyak berlaku kes pergaduhan antara jiran dan sebagainya, akhirnya dapat dileraikan bila ada pengantara antara mereka lah, mediator dari antara mereka. Itu kita boleh lakukan. Tapi dalam masa yang sama, kita bersifat sabar. Jangan mengamuk, jangan marah, jangan kita balas dendam. Ikut sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa, sebuah riwayat, Rasulullah biasa diganggu oleh seorang wanita Yahudi. Bila Rasulullah jalan lorong tersebut, wanita Yahudi akan keluar maki hamun Rasulullah, ataupun campak benda-benda yang kotor dekat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buat macam-macam agar menyakiti hati Rasulullah. Tadi dia benci Rasulullah, dia orang wanita Yahudi. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah tak balas dendam, tak marah dia kembali.
Satu ketika bila Rasulullah lalu depan rumah wanita tersebut, wanita tu tak keluar macam biasa, tak marah Rasulullah, tak maki-maki Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, apa pasal? Tanya pada jiran, kenapa, apa jadi pada wanita ni? Jiran tu kata, wanita tu sakit, maka dia tak keluar. Kalau kita kena demikian, memang padan, oh sakit, mampus lagi bagus. Itu kita. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah masuk, minta izin wanita tu masuk rumahnya, dan lihat wanita tu sakit. Rasulullah tolong kemas rumah wanita tersebut. Tengok akhlak Rasulullah SAW, dibalaskan kejahatan dengan kebaikan. Tolong kemas rumah wanita tersebut, diberikan makanan kepada wanita yang sedang sakit tu, sehingga kan wanita Yahudi ni yang asalnya benci Rasulullah SAW menangis melihat tingginya kepribadian akhlak Rasulullah SAW, sehingga dia memeluk agama Islam. Ini contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, contoh yang boleh kita ikut. Kalau tak 100% pun, kita sekurang-kurangnya kita bersabar, kita tak balas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman apa? Idfa' billati hiya ahsan. Tolak sesuatu keburukan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan balas keburukan dengan keburukan, balas keburukan dengan yang baik. Kalau kamu buat demikian, kata Allah SWT, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba kalau kamu buat demikian, nanti orang yang kamu musuhi itu, yang musuhi kamu itu, dia akan berubah hatinya. Allah tukar hati, dia akan jadi sahabat kamu yang baik. Ini janji Allah. Tapi nak buat susah. Dia buat jahat dengan kita, kita balas dengan kebaikan pada dia, hati dia akan jadi lembut. Tapi Allah SWT ingatkan, ni perbuatan ni tak semua orang boleh buat. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Perbuatan ni tak boleh dibuat kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Dan perbuatan ini tak boleh dibuat kecuali mereka yang telah Allah berikan kelebihan yang banyak, iaitu mereka yang dapat tarbiyah jiwa mereka untuk bersabar. Baru mereka melakukan demikian, seperti Rasulullah SAW. Jadi saya nasihatkan pada puan, bersabar, cari jalan pertengahan, jumpa dia, bincang dengan dia, atau cari orang lain untuk bincang, mediator. Di Singapura ini banyak ada undang-undang yang boleh membantu kita lah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Moga Cik Zarina mendapat penjelasan yang begitu baik daripada Ustaz. Bersabar, dan dalam masa yang sama juga berbincang. Kalau tak boleh juga, terpaksa jumpa pihak yang ketiga lah, iaitu pihak yang berkuasa lah untuk meleraikan masalah itu, Ustaz. InsyaAllah ini salah satu pendekatan yang dapat kita leraikan masalah-masalah yang sering berlaku dalam konteks kehidupan kita hari ini, insyaAllah. Ada lagi soalan yang ingin diajukan sebelum tabir saran ini kita tutup? Okey Ji, mungkin ini yang terakhir, kerana saya dapat maklumat daripada Kapten Hairudin kita. Assalamualaikum Ustaz. Namanya je. Nama saya Ishak. Ishak, okey. Ya. Apa ujiannya seseorang itu di alam kubur? Terima kasih. Ujian dalam? Ujian alam seseorang kubur. Di alam kubur. Oh, ini dah jauh Ustaz. Dia bukan back to future, terus to future tu. Di alam barzakh. Seperti mana saya katakan tadi pada ceramah saya sebelum ini, kubur itu imma hufratun min hufarin nar aw rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu sama ada di satu lubang daripada lubang-lubang api neraka, ataupun dia itu taman daripada taman-taman syurga. Orang yang masuk dalam kubur ini ada 3 jenis. Sama ada dia itu dapat nikmat seperti dalam syurga, seperti orang yang mati syahid, rohnya Allah transfer kepada burung yang terbang di dalam syurga, ataupun Allah SWT melalui para malaikat yang bertanya, Munkar dan Nakir, izinkan dia untuk tidur, dan tidur dia sampailah hari kiamat, sampailah pembangkitan, ataupun ketika dia itu diazab dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Pilihan di tangan kita sekarang ini. Kalau dikatakan ujian, ini bukan masa ujian lagi, ini balasan. Dalam kubur bukan lagi ujian, adalah balasan. Balasan bagi apa yang kita buat atas muka bumi ini.
Adakah kita ini nak dapat nikmat dalam kubur? Maka perbanyakkanlah amal soleh, perbuatan baik di atas muka bumi ini. Dan perbuatan baik ini bukan setakat kita duduk atas sajadah, zikir, solat saja, tidak. Kita bantu orang, itu satu perbuatan baik. Tak kira Islam, bukan Islam, kita bantu, perbuatan yang baik. Kita suka sedekah, itu perbuatan yang baik. Apa jua kebaikan yang kita buat, kalau kita perbanyakkan, insya-Allah kita akan dapat ganjaran di dalam kubur nanti, ganjaran yang baik. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Atau kama qala. Maksudnya apa? Jangan kamu perkecilkan, jangan kamu pandang hina apa jua perbuatan yang baik, walaupun sekecil-kecil perbuatan baik tersebut adalah hanya berjumpa dengan teman kamu dengan muka yang berseri-seri, muka yang senyum. Itu satu perbuatan baik. Kita jumpa orang, kita senyum. Orang pun gembira tengok kita. Kita jumpa anak kita, kita senyum. Jumpa isteri dan anak suami kita, kita senyum. Itu satu perbuatan yang baik. Dalam Islam tidak ada istilah jumpa orang dengan muka bengis. Jumpa anak muka macam nak makan je. Macam apa pasal muka bengis? Mestilah kita bapa, kita mesti tunjukkan supaya dia tu jangan pijak kepada kita. Ya, dia tak pijak kepala awak ketika awak kuat. Ketika awak dah lembik, nanti dah tua bertongkat, dia pijak kepala awak. Dulu bapa buat macam ni, sekarang saya buat bapa macam gitu. Rasulullah tak ajar sedemikian. Ini perbuatan yang paling sedikit. Jumpa dengan orang muka yang senyum, yang gembira, menggembirakan hati orang, ini pahala. Jadi pilihan tangan kita. Nak dapat nikmat di dalam kubur, kita perbanyakkan amal soleh, perbuatan baik di atas muka bumi ini. Nak tidur dalam kubur, elakkan melakukan maksiat. Walaupun kita tak banyak perbuatan baik kita tak ada peluang untuk buat banyak amal kebajikan, tapi sekurang-kurangnya kita elakkan diri kita daripada maksiat. Kita lawan diri kita agar tidak melakukan maksiat, maka insya-Allah sekurang-kurangnya dalam kubur, lepas ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan kita lulus ujian, maknanya lulus soalan tersebut, kerana soalan tu jawab tu bergantung pada amalan kita, kita lulus, tidur. Maka mereka kata, tidurlah kamu selinak-linaknya sehinggalah dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Relax, tak ada apa-apa. Itu yang dikatakan nak rehat, rehat dalam kubur kata. Dunia ini bukan tempat rehat. Rehat sementara, kemudian bekerja, kemudian jihad, kemudian kita ini melakukan kebaikan, kita melakukan ibadat. Tapi tak nak nikmat, buatlah maksiat. Jangan buat amal kebajikan. Enjoylah sebanyak enjoy kat dunia. Yang enjoy sementara saja. Bila masuk kubur, awak meranalah sampai hari kiamat. Jadi pilihan tangan kita waktu kita hidup. Buat pemilihan yang bijak. Jangan nanti bila masuk kubur baru kita kesal. Kerana bila dah kesal, tidak ada apa-apa manfaatnya. Satu lagi saya nak pesan, bila dalam kubur, bila kita meninggal dunia, terputus semua amalan kita, habis. Kecuali 3 perkara yang kata Rasulullah SAW akan berterusan. Ini investment kita. Kita selalu cakap investment dunia, tapi kita nak investment akhirat. Kita tutup mata, pahala dah tak ada lagi, tapi kita nak, walaupun kita tutup mata dalam kubur, pahala tetap datang. Kenapa? 3 perkara ini. Apa dia? Yang kita semua tahu, anak yang soleh yang mendoakan kita, InsyaAllah pahala sampai kepada kita. Yang baca Yasin untuk kita, yang sedekahkan untuk kita. Anak yang baik, zuriat yang baik, InsyaAllah kamu bermanfaat pada kita. Jadi kalau nak sedemikian investment, yang the best investment adalah investment kepada anak. Bukan ni semua banking, unit trust lah, apa, ni semua dunia. Sejak naik, sejak turun, shares lah, apa, orang sibuk dengan ni. Tapi anak, investment anak, that is the best investment dunia akhirat. Tak mampu juga, kalau tak ada peluang, maka
dengan ilmu. Apa jua ilmu sedikit kita ada, kita kongsi dengan orang, orang buat dengan perbuatan baik ilmu kita, pahala berterusan. Bayangkan kita baca Quran kerana orang dulu ajar kita, kita dapat pahala, orang dulu pun dapat pahala. Banyak pahala dia. Kita ajar pada orang lain ilmu agama, maka orang amalkan, orang tahu agama tersebut. Orang solat kerana kita ajar pada dia, kita dapat pahala. Setiap kali dia solat, kita kongsi pahala. Allah tak lokek. Ini amal jariah kita. Pahala, pahala. Ketiga, tak mampu, ilmu tak banyak, sedekah jariah. Ada duit, kita sedekah. Setiap kali duit lebih, kita sedekah. Masjid, madrasah, apa jua, agar sedekah itu berterusan pahalanya. Kita tutup mata, kita rehat, pahala datang. Akhirnya bila dibangkitkan, insya-Allah pahala kita banyak. Again, sekali lagi, pilihan tangan kita di atas dunia ini. Pilihlah yang bijak. Insya-Allah dunia kita, akhirat kita selamat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bagal Fadil Ustaz Firdaus di atas penerangan yang baik sekali. Jadi bapa-bapa termasuk saya jugalah, bila balik jangan lupa senyum, dan juga hulurkan salam kepada ahli keluarga dan juga mereka yang kita kenali, insya-Allah. Dan tentang ahli kubur tadi, memang kata orang tu, kita persiapkan diri kita dengan seperti mana yang telah Ustaz jelaskan tadi tentang amal-amal soleh. Segala amal yang ibadah termasuklah yang disebut sebagai apa? Kita mencari nafkah, kita melakukan perkara yang baik, itu juga termasuk salah satu amal-amal soleh. Jadi ada soalan sebelum kita menutup tirai ini? Okey, saya pergi. Okey, ini sendiri daripada Cik Mori, kita punya LPM. Assalamualaikum Ustaz. Tentang musibah yang mangsa orang fail ya Ustaz. Kadang-kadang kita ada sahabat handai, saudara-mara di mana dia kadang ditimpa musibah, mungkin sakit, hari dia sihat, besok dia terlantar, mungkin kena, kata orang tu kena apa? Tu angin ahmar gitu kan. Kadang-kadang bagi orang awam, dia mungkin tahap kesabaran dia orang tidak ada. Jadi kadang-kadang kita pujuk dia menangis saja. Jadi kita mintalah kata-kata hikmah atau sebenarnya yang Ustaz dapat berikan. Mudah-mudahan kita dapat bagi nasihat, kata-kata hikmat tu dapat kita berikan nasihat pada orang tertentu, mudah-mudahan dapat menambahkan lagi kesabaran orang-orang itu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sekiranya orang yang sedemikian tersebut masih lagi dapat berfikiran waras, dapat menerima nasihat daripada kita, kita berikan nasihat. Selagi mana dia tu boleh terima pandangan yang bersabar dan seterusnya, kita berikan. Tapi kalau tahap mereka tu tak boleh bersabar, menangis, kecewa dan sebagainya, kita kena bijak. Kita tak boleh cakap, sabarlah, mana boleh sabar lagi ni, sabarlah, mana boleh sabar. Berbuih kita cakap sabar, dia tak nak sabar. Jadi tak payah cakap sabar, wasted je. Jadi apa kita buat? Kita cakap dengan dia, awak nak sihat? Mestilah nak sihat ini. Awak nak terang kat ujian? Nak, mesti nak kat ujian ini lah. Okey, saya ajar satu tip saja, baca. Tak payah buat apa, bacalah benda ni. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ajar daripada Al-Quran. Nak ajar lebih doa tersebut tu, itu tahap kedua. Tapi pertama sekali, banyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya belum matilah. Bukan saya minta awak nak mati, tapi ini Quran ajar. Baca banyak, nanti insya-Allah Allah akan. Betul. Baca. Jumpa kita tak ada pun, belum cukup lagi. Baca lagi. Insya-Allah bila dia banyak baca tersebut, banyak berzikir, dia banyak ingat Allah, walaupun Allah tak ujian daripada dia, tapi dia akan makin bersabar. Itu cara dia. Kita ajar dia bacaan yang baik, berzikir innalillahi wa rajiun. Ataupun kalau kita nak ajar dia ayat kursi, mungkin dia tak hafal ayat kursi, panjang sangat ayat kursi, innalillahi wa rajiun. Banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah angkat. Kalau dia boleh baca laqad ja'akum pada akhir surah Taubah, lagi bagus suruh baca banyak laqad ja'akum. Nanti insya-Allah sabaran tu datang pada diri dia. Kita doa pada Allah SWT. Jadi itu saya punya ulasan saya lah. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Ustaz di atas penerangan. InsyaAllah kalau kita ada umur, kita akan ketemu lagi, kita akan undang Ustaz lagi. Jadi bila kata orang tu poster dah keluar,
berilah sokongan untuk hadir sama-sama supaya kita dapat berinteraktif dengan Ustaz lagi. Okay, sekali lagi saya ingin ingatkan bagi mereka yang ada kehilangan atau tertinggal handphone berjumpa dengan saya, insya-Allah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Firdaus Yahya Al-Hafiz yang hadir pada hari ini untuk memberikan dan juga menyampaikan syarahan beliau, dan juga terima kasih kepada sekalian ahli Lembaga Pentadbir Masjid Jemaah Saleh Palma Road, dan juga kepada sekalian aktivis-aktivis kita yang bersengkang mata daripada tengah hari tadi. Kita ada bengkel jenazah, pengurusan jenazah, ada cukur rambut dan seterusnya. Pada malam ini kita adakan syarahan interaktif. Dan kepada semua hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita untuk terus kita melaksanakan kebaikan-kebaikan dan terus kita mencegah kemungkaran, dan mudah-mudahan kita mendapat pimpinannya di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri majlis, kita serahkan Ustaz untuk tutup majlis ini. InsyaAllah boleh saya? InsyaAllah. الفاتحة بالقبول وبلوغ المأمول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. صلى الله على محمد.